الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان من تقدست أسماؤه الأحدية، سبحان من تعطرت صفاته الصمدية، سبحان من لا يرجى غيره ولا يعول على من سواه، سبحان من إذا رفعت إليه أكف العبد كفاه. Yang berbahagia saudara pengurusi, pengacara majlis yang permai pada pagi ini, yang kita hormati lagi kasihi Maulana Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, seorang ulama muda yang sedang bergiat menyampaikan ilmu agama kepada generasi muda dan tidak ketinggalan juga generasi tua. Yang berbahagia Datuk Syahrazi selaku tuan rumah pada pagi ini, sahabat saya Ustaz Mahfuz, Ustaz Syamsul dan asatizah yang lain. Yang berbahagia habaib-habaib yang hadir bersama kita pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah pun dihidangkan dengan satu hidangan yang begitu enak, yang telah dihidangkan kepada kita daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Habib Ali Zainul Abidin Al-Hamid, yang boleh kita ambil pengajaran kalau kita diminta supaya menjadi da'i ilallah, maka tidak ada orang lain yang patut dan seharusnya kita contohi, tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib telah membagi banyak ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, cerita-cerita sirah yang boleh memberi kepada kita panduan yang berguna, khususnya orang seperti saya ni yang terlibat dalam bidang dakwah, mengajak sana sini, dan kepada teman-teman yang lain yang telah pun dipilih oleh Allah untuk menjadi da'i ilallah. Ini suatu tugas yang begitu besar dan begitu mulia, kerana sejak daripada Adam alaihi salam sampai kepada junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua adalah da'i ilallah. Yang pentingnya bagaimana persiapan yang harus ada kepada kita. Jadi bagi gilanan saya ini nampak tak banyak lah. Sebab kalau saya bercakap yang lain pun mungkin, kalau yang Habib dah sebut tadi dengan begitu cantik, kalau saya pun cakap barangkali ikut hak cantik tadi ni jadi tak cantik balik. Cuma dah main jauh ni tuan-tuan daripada Kedah, kena bercakap jugalah. Saya sampai di sini semalam pukul 3 pagi. Datang sini untuk bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hadirin hadirat sekalian, semua kita tahu bahawa ayat yang pertama turun kepada Nabi iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 5 ayat. Nabi dipeluk oleh Jibril beberapa kali. Apabila Jibril menyuruh Nabi membaca,
Nabi menjawab, ma ana biqari'in, saya tak boleh baca. Faghattani thumma arsalani faqala iqra. Jibril memeluk saya dan melepaskan saya dan berkata, baca. Saya jawab lagi, ma ana biqari'in. Nabi dia jujur, dia tak boleh baca. Dia sebut tak boleh baca. Faghattani thaniyan. Jibril peluk sekali lagi. Ini hadis yang kedua mungkin dalam Sahih Bukhari. Dia peluk kali kedua, fa arsalani, dia lepas saya dan dia sebut iqra, baca Muhammad. Saya jawab lagi, ma ana biqari'in. Faghattani thalithan hatta balagha minnil jahdu. Jibril memeluk saya kali ketiga dan saya berasa, kata orang Malaysia kata, berasa begitu erat pelukannya sampai saya pun nak nyawa tak apa nak lepas. Yang peluk manusia Jibril, malaikat. Jibril peluk begitu kuat. Hatta balagha minnil jahdu, sampai saya berasa terlalu penat sampai nak nyawa tak lepas. Fa arsalani, kemudian Jibril lepaskan saya. Lalu dia kata, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian Jibril pun menghilangkan diri. Ayat ini tuan-tuan mengajak kita, sama ada pendakwah ataupun yang didakwahkan, kena mengaji ilmu. Kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, jangan kata tuan-tuan nak dakwah manusia ke jalan Allah, nak menjalani hidup sebagai hamba Allah untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan kata itu tuan-tuan. Memandu kereta pun kalau tidak ada ilmu JPJ, kita akan tersalah dan kita akan tersasul. Sebab itu Allah turun ayat yang pertama, iqra, suruh belajar. Saya berasa begitu teruja apabila Datuk telah membuka satu pusat pengajian untuk mendidik anak-anak kecil untuk belajar. Dan belajar pula bukan belajar mutlaqul ilm, tetapi dikaitkan dalam ayat pertama. Iqra bukan mutlaqul qiraah, tetapi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajar dengan nama Allah. Kalau kita belajar bukan kerana Allah, lagi pandai kita mencipta sains, mencipta alat-alat peperangan, buat senjata canggih, tapi oleh sebab ilmu sains yang buat senjata canggih itu tidak diasaskan kepada iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, akhirnya senjata canggih itu digunakan untuk membunuh orang tidak berdosa. Sebab itu ayat yang pertama bukan mutlaqul qiraah, tapi qiraah mesti bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Ini kita kena penting. Nak mengaji ilmu apapun silakan. Nak mengaji ilmu sains untuk membina dan membangun dunia, silakan. Tapi kamu belajar mesti bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Lagu mana tuan-tuan, derah sikitlah pasal hujung. Perut pun lapang lah. Tuan-tuan, pentingnya ilmu. Allah, anak-anak sekalian, sebab itu Nabi bersabda, orang yang menuntut ilmu untuk menjadi hamba Allah yang baik, kemudian apabila dia pandai macam Habib kita mengajak pula orang, semua makhluk Allah atas muka bumi, pokok-pokok, burung-burung yang berterbang, hatta al-huta fil bahri, Nabi kata, sehingga ikan di dalam laut semua meminta ampun
kepada muallimul ilmi, orang yang mengajar ilmu. Tapi kita yang mengajar mesti ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini besarnya ganjaran. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan para sahabat, Muadz bin Jabal mati dalam usia 33 tahun. Berapa banyak hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muadz bin Jabal berasal daripada Yaman. Dia mengaji pada Nabi, dia belajar pada Nabi. Usamah bin Zaid yang mati dalam usia umur 106 tahun. Akhirus sahabati mautan bil Basrah. Yang ketika maknya yang bernama Ummu Qais kata, ya Rasulullah, Nabi doakan untuk kebahagiaan keluarganya. Tapi ketika Nabi nak tinggalkan rumah dia jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, indi khuwaisatun. Saya masih ada satu hajat yang khusus untuk Rasulullah. Tolong. Apa dia? Ummu Qais doakan kepada anak saya, Anas yang duduk dengan Rasulullah ni. Anas dia duduk dengan Nabi umur 10 tahun. Nabi wafat umur dia 10 tahun. 20 tahun. 10 tahun dia duduk dengan Nabi. Doakan untuk anak saya ini 3 perkara yang dapat di dunia. Apa dia? Doakan supaya dia umur panjang. Doa dia supaya dia jadi orang kaya, hartanya banyak. Doa dia zuriat yang ramai. 3 ibu minta kepada Nabi. Nabi doakan, Allahumma tawwil umrahu wa akthir malahu wa iyalahu. Satu lagi Nabi tambah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau kita minta untuk kebahagiaan dunia, tapi Nabi tambah satu lagi yang mak dia terlupa, wa adkhilhul jannata ya Allah. Masukkan kepada Anas ini ke dalam syurga apabila dia di akhirat nanti. Yang 3 tadi untuk dunia semua. Kaya, anak ramai, umur panjang. Itu dunia. Untuk akhirat mana? Nabi tambah, wa adkhilhul jannah. Ketiga-tiga Anas bin Malik dapat. Umurnya 106 tahun. Mengikut setengah para riwayat. Ada kata 112 tahun dia mati. Akhiru sahabah mata bil Basrah. Yang mati akhir di Basrah ialah sahabat Nabi. Yang akhir sekali nama Anas bin Malik. Dia mati umur 100 tahun pun tuan-tuan. Ngajak sampai mati. Kita 80 tahun nyanyuk dah. Cucu pun tak kenal. Sehingga Abu Hanifah sempat belajar sama dia. Anas tua dia. Umur panjang. Tapi fi ibadatillah. Yang kedua. Disebut oleh Anas. Kalau buah kurma orang lain berbuah setahun sekali. Tapi kurma saya di Madinah berbuah setahun 2 kali. Buka saja pintu pagar. Masuk saja ke kebun kurma. Kebun kurma wangi, bau macam kasturi. Dan yang ketiga disebut dalam manaqib pada Anas bin Malik, antaranya kitab Dalilul Falihin. Ketika dia mati, keluarga, anak dan cucunya lebih daripada 120 orang yang membawa jenazah dia. Ramai anak cucu. Dia dapat 3-tiganya doa daripada Nabi. Di dunia menunggu satu lagi. Wa adkhilhul jannata ya Allah. Tuan-tuan, inilah orang-orang yang dididik oleh Nabi dengan ilmu. Mereka menyampaikan ilmu Allah kepada masyarakat dan mereka sendiri menjadi orang yang beramal dengan ilmu. Sebab itu tuan-tuan, ilmu ini penting. Lebih-lebih lagi agama. Kita baca satu hadis Nabi. Saya tidak tahulah dia punya sanad sahih tak sahih. Khuyyira Sulaiman bainal mali wal mulki wal ilm fakhtara al ilmi fa'u'tiya al mala wal mulka atau kama qala. Nabi Sulaiman dulu, kita tahu Nabi Sulaiman ini seorang rasul yang cukup hebat. Allah bagi pilihan kat dia 3 pilihan. Pertama,
Kamu pilih salah satu daripada tiga, wahai Sulaiman. Pertama, harta. Yang kedua, takhta. Dan yang tiga bukan wanita. Habib tadi sebut berapa kali ta, saya pun tak tahu. Gila dan buta nombor 4. Pertama, harta. Yang kedua, mulk, takhta. Dan yang tiga, ilmu. Pilih. Sulaiman, pilih tiga-tiga ni. Yang mana satu nak? Tapi pilihan Sulaiman tepat. Fakhtaral ilma. Dia pilih ilmu. Ilmu yang mendekat dia dengan Allah. Ilmu yang membawa dia menjadi manusia yang kenal Allah, kenal diri, kenal dunia, kenal akhirat, kenal syurga, kenal neraka. Ini yang dia pilih. Akhirnya kata Nabi, fa'u'tiya al-mala wal-mulka. Apabila dia memilih ilmu kerana Allah, mengaji ilmu kerana Allah, untuk Allah, akhirnya yang dua dia tak pilih tadi, Allah bagi free saja. Allah bagi harta kat dia, Allah bagi kerajaan kepada dia. Sulaiman, di samping dia seorang rasul, mempunyai ilmu yang cukup banyak, dia juga seorang raja dan dia seorang kaya, tuan-tuan. Baca cerita Sulaiman, lagu mana dia dengan Raja Balqis, bagaimana istana dia apa semua. Karena pilihan Sulaiman tepat, pilih ilmu. Apa kata kalau kita pilih harta, tidak ada ilmu agama, akhirnya dengan harta kita akan buat maksiat, buat jahat pada Allah. Bayangkan kalau kita memilih takhta untuk menjadi orang memerintah, tapi kita tidak ada ilmu, kita akan perintah dengan cara yang bukan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi oleh Sulaiman memilih ilmu, akhirnya Allah bagi yang dua itu. Nabi Sulaiman, dialah raja pemerintah, dialah kaya dan dialah juga rasul. Itu pun tuan-tuan oleh sebab ilmu yang dia dapat itu, ilmu yang bismi rabbikal ladzi khalaq. Orang tanya, wahai Sulaiman, engkau ni berbanding dengan rasul lain. Orang rasul lain jadi rasul saja, tak kaya. Jadi rasul saja, tak jadi raja. Tapi kamu rasul pun rasul, kaya pun kaya, raja pun raja. Kok mana kamu ni? Nabi Sulaiman jawab apa tuan-tuan? Dan jawapan itu dirakamkan dalam Quran kita. Yang diminta kita pun jawab lagu tu kalau kita hebat. Kaya lagu manapun, besar lagu manapun pangkat kita, ilmu melaut tinggi ilmu kita, tapi jawapan harus menjadi jawapan contoh jawapan. Ialah jawapan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, iaitu apa dia jawapan dia? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Tapi Qarun jawab lain. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku jadi kaya, Qarun kata, pasal aku ada ilmu, pandai urus perniagaan aku, pandai urus ternakan aku, tu yang aku kaya. Dia ego dengan ilmu dia. Innama utituhu ala ilmin indi. Tapi Sulaiman jawab, hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah kurnia dari Tuhanku. Aku kaya, Allah kurnia. Aku jadi raja, Allah kurnia. Aku jadi rasul, Allah kurnia. Semua kurniaan Tuhanku. Liyabluwani. Semua kurniaan yang Allah bagi ini untuk menguji aku. Ashkuru am akfur. Aku nak syukur atau tidak nikmat aku. Ataupun aku nak kufur dengan nikmat-nikmat ini. Ini jawapan manusia yang Allah bagi ilmu kepada dia, tuan-tuan. Akhir sekali, tuan-tuan, saya bawa satu cerita. Kalau Habib tadi bawa cerita bagaimana Nabi dimaulidkan, Allah bersumpah dengan umur Nabi SAW, tapi nabi-nabi lain Allah tak bersumpah dengan umur mereka. Saya nak cerita, ada satu cerita saya terbaca di dalam, kalau tidak salah, Sahih Muslim. Lama dah baca ni pun terlupa dah. Ambil tang mana. Nabi SAW sebagai insan Rasul akhir zaman, akhlaknya begitu mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini pun satu, tuan-tuan. Nabi sendiri buat pengakuan.
Innama bu'istu. Sesungguhnya aku diutuskan untuk apa? Liutammima. Untuk menyempurnakan makarimal akhlak. Akhlak-akhlak yang mulia. Saya duk renung tengok. Bukan aku diutuskan untuk menerapkan nilai mulia. Tidak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan nilai yang mulia. Nilai yang mulia satu masalah. Sempurna nilai mulia satu masalah. Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukan untuk menerapkan akhlak yang mulia. Contoh. Nabi Muhammad semayang. Semayang suatu akhlak mulia sembah Allah. Tapi sempurna atau tidak semayang? Mana khusyuknya? Mana tadabburnya? Mana tafahumnya? Mana hayaknya di depan Allah? Aku diutuskan untuk sempurnakan nilai semayang tu. Berkahwin. Satu sunnah Nabi, baguslah. Ada orang kahwin sampai 2, 3. Saya seorang saja. Duk minta izin ke isteri, dia tak apa bagi. Saya pun tak beranilah. Pasal saya pun dah orang kata masuk asak lah. Ada orang kahwin banyak. Kahwin itu betul. An-nikahu sunnati. Itu makarimul akhlak. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kita pun menikah. Tak cukup seorang sampai 2. Pasal apa? Menikah ini makarimul akhlak. Soalnya sempurna atau tidak lagi pernikahan kamu. Beri tugas tak kepada isteri dan anak. Suami tugas yang diberi. Sempurna tak tugas ini? Jangan kira nak kahwin saja. Lepas itu tinggal bini ikut dan. Hang cari makan sendiri. Hang tak cari, hang lapar. Aku kenyang. Sudah. Ini berkahwin nak sunnah Nabi makarimul akhlak. Tapi tidak utammima makarimul akhlak. Nabi diutuskan bukan untuk menerapkan nilai perkahwinan. Tapi Nabi diutuskan untuk menyempurnakan perkahwinan. Suatu hari, hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Muslim. Nabi pergi ke masjid. Dia tengok istrinya yang ke-8, Juwairiyah bintil Haris Hilaliyah. Juwairiyah bintil Haris duduk atas masjidnya, tempat semayang dia. Nabi pergi masjid semayang subuh. Sampai dia adha, semayang duha dia balik. Tengok Juwairiyah masih duduk dekat semayang. Kuat Juwairiyah ni buat ibadat tuan-tuan. Nak cari isteri kita lagu ni pun payah. Isteri Nabi yang ke-8. Juwairiyah. Isteri Nabi semua ada 11. Yang akhir sekali Maimunah bintil Haris Hilaliyah, mak saudara Ibnu Abbas. Aisyah yang ke-4, Hafsah yang ke-5. Ummu Salamah yang ke-6. Yang ke-7, yang ke-6-nya Zainab binti Khuzaimah yang mati di Madinah sebelum Nabi wafat. Nabi tengok Juwairiyah. Nabi kata, ya Juwairiyah, ala u'allimuka kalimatin, allimuki kalimatin. Aku nak ajak kamu satu zikir. Aku pergi masjid tadi, kamu duduk tempat ni. Aku balik daripada masjid, aku duduk tempat ni. Aku pergi ke masjid, aku baca 3 kali saja tasbih ini. Tapi, lau wuzinat, dengan apa yang kamu baca sepanjang kamu duduk sini, lawazinatha. Lagu itulah lebih kurang. Sama berat. Kamu duk buat ibadat berjam sana, tapi aku baca 3 kali saja. Tapi ibadat yang aku baca ni, zikir yang aku baca ni, punya tinggi, punya berat timbangannya. Akan ditimbang sama berat dengan amalan yang kamu buat sepanjang pagi ni. Apa dia? Mau aku nak ajak? Mesti mau. Baca ini, wahai Juwairiyah, selepas sembahyang subuh. Apa dia baca? Subhanallah adada khalqih. Subhanallah ridha nafsih. Subhanallah zinata arsyih. Subhanallah midada kalimatih. Riwayat Imam Tirmizi, Nabi suruh ulang 3 kali. Subhanallah adada khalqih. Subhanallah adada khalqih. Subhanallah adada khalqih. Subhanallah ridha nafsih. Subhanallah ridha nafsih. Subhanallah ridha nafsih. Subhanallah zinata arsyih.
subhanallah zinata arsyih, subhanallah zinata arsyih, subhanallah midada kalimatih, subhanallah midada kalimatih, subhanallah midada kalimatih. Juwairiyah pun terima ijazah daripada Nabi. Dia terus beramal sampai dia mati. Sayangnya Nabi kepada isteri, tak bagi barang kemas, tak bagi wang, bagi doa yang boleh membekalkan hidup dan mati dia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini Rasulullah. Diceritakan dalam hadis yang saya nak sebut tadi. Rasulullah ni selalu pergi ziarah Ummu Aiman. Ummu Aiman ini seorang hamba ayah dia. Masa Nabi dilahirkan oleh mak Nabi, Ummu Aiman yang jaga Nabi. Mak ada seorang ayah, ada seorang hamba nama Aiman kulit hitam. Jaga Nabi, duduk dengan mak mati. Ummu Aiman jaga Nabi, duduk dengan tok wan mati dan tok aki mati. Ummu Aiman duduk jaga. Akhirnya Nabi fa'ataqaha. Nabi merdekakan dia. Dan Nabi bagi dia berkahwin dengan Zaid bin Harithah. Dapat Usamah bin Zaid. Cucu angkat Nabi yang Nabi cukup sayang. Masa Nabi hidup, Ummu Aiman ni sudah tua. Nabi pergi ziarah selalu. Ini akhlak Nabi. Tak lupa jasa orang yang banyak berjasa. Kita menjadi pangkat besar sikit. Cikgu haduk ngajak Quran kita mula-mula tu. Jumpa pun kita tak tegur. Punya sombong. Saya cikgu. Hafal Quran dah ni. Cikgu duk ajak Fatihah. Alif bata. Jadi apa? Jumpa cikgu pun tak tegur. Hang nak tahu. Hang boleh hafal Quran pun mujuk cikgu tu yang menebah awal. Nabi dia tak nak lupa jasa orang yang buat jasa kepada dia. Allah ajak kita juga. Jangan lupa jasa para sahabat Nabi. Ulama-ulama kita yang banyak mengarang kitab tinggal kepada kita. Meninggalkan kitab-kitab hadis Imam Nawawi dan sebagainya. Kita kena selalu berdoa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini akhlak Nabi tuan-tuan. Kita kena ada akhlak ni. Orang yang berjasa walaupun masa kita kecil, Nabi tidak pernah lupa. Nabi ziarah ketika dia tua. Lepas Nabi wafat, Ummu Aiman ini umur dia pun tak panjang. 5 bulan lepas Nabi wafat, dia pula meninggal dunia. Dicerita dalam sejarah. Dalam masa 5 bulan ini, dilantik Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Kalau tak salah saya 11 hari ke 9 hari. Dia kata kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, mari kita pergi ziarah Ummu Aiman mai. Sebab Nabi selalu ziarah dia. Mari kita pergi ziarah dia. Sayyidina Umar pun setuju. Mereka berdua berangkatlah seorang khalifah pergi ke kampung menziarahi seorang orang tua kulit hitam. Tapi orang tua inilah yang Nabi selalu ziarah. Sampai di rumah. Ummu Aiman tengok saja Abu Bakar dengan Umar. Fabakat. Dia pun menangis. Orang tua ni. Akhlaknya cukup elok. Imannya cukup syaffafatul iman. Dia menangis kerana melihat Abu Bakar. Abu Bakar pun dengan Umar pun duk sangka kata dia teringat kat Nabi lah kot. Sebab kita sahabat Nabi. Kita mai tengok-tengok muka kita. Dia teringat kat Nabi. Dia pun menangis. Akhirnya Abu Bakar kata, wahai Ummu Aiman, kamu jangan menangis. Jangan susah hati. Kepergian Rasulullah sekarang duduk di sisi Allah. Martabatnya cukup tinggi. Tidak ada siapa yang boleh melebihi dia. Kamu tak perlu menangis. Sayyidina Abu Bakar dengan Umar duk ingat dia menangis kerana teringat kat Nabi lah. Tak payah perlu menangis. Dia pangkat tinggi di sisi Allah. Doakan. Ummu Aiman kata, wahai Abu Bakar, Umar, saya memang tahu bahawa kedudukan Rasulullah amat tinggi di sisi Allah. Dia kekasih Allah.
Bukan saya menangis kerana itu, tetapi saya menangis kerana dengan kematian Rasulullah, wahyu sudah tidak turun. Apabila wahyu sudah tidak turun, wahai Abu Bakar Umar, dunia tidak ada keberkatannya. Kamu tunggulah kalau kamu tak mati. Tengok apa yang akan berlaku setelah wahyu tidak turun dengan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. 5 bulan lepas tu dia meninggal. Berlaku macam-macam peperangan sama Islam. Pasal apa? Keberkatan sudah tidak ada. Wahyu tidak turun. Dengar-dengar tu Abu Bakar dengan Umar pun menangis pula. Serit menangis. Jadi tuan-tuan, wahyu turun. Dan memang wahyu tak turun dah Rasulullah meninggal. Tapi kita buat pusat pengajian untuk membekalkan anak-anak kita dengan wahyu Allah. Mengajak mereka menghafal, bubuh dalam minda mereka kalamullah 30 juzuk, 10 juzuk, 12 juzuk. Ada keberkatannya tuan-tuan. Dengan banyaknya hufaz Quran, insya-Allah hidup kita ada berkat. Dengan banyaknya pusat-pusat pengajian hifzul Quran ini, di samping ilmu-ilmu lain yang kita ajar mereka, ada keberkatannya hidup kita tuan-tuan. Oleh itu, saya amat teruja dengan sumbangan yang telah diberi, dengan usaha yang telah dibuat untuk membekalkan anak-anak kita dengan Al-Quranul Karim. Al-Imam Nawawi dalam Azkar menyatakan bahawa Fatihatul Kitab itu ada 14 tasydid. Kamu kena baca bagi betul dengan syaddah yang ada di dalam Fatihatul Kitab, kata Imam Nawawi. Kita mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat, di situ ada 3 tasydid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada 2. 3 dengan 2, berapa adik? 5. Ar-Rahman Ar-Rahim, ada 2 lagi, 7. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, 1, 8. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 2. 8 dengan 2, 10. Ihdinas siratal mustaqim, ada 1 atas sad. 11. Siratal ladzi, 1 lagi, alladzi, 12. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdall, atas dad 1. Waladdallin, atas lam 1. 2 lagi, 12 dengan 2, 14, kata Imam Nawawi. Syaddah yang ada dalam Fatihatul Kitab, kamu kena belajar, wahai umat Islam, baca Fatihah betul. Sebab baca Fatihah 17 kali sehari diwajibkan oleh Allah. Tidak betul Fatihah kamu, syaddah ada 14, kamu baca 12 sahaja. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, mana? Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iya, bukan iya. Iya tu mana kamu, iya. Ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam Nawawi kata, barang siapa yang baca kurang 1 syaddah daripada 14, tidak sah Fatihahnya. Apabila tidak sah Fatihahnya, tidak sahlah salatnya. Ini ilmu adik-adik sekalian yang perlu kita belajar, yang perlu kita ambil daripada guru-guru kita, khususnya Habib kita yang masih muda. Ini boleh mengajak kita benda-benda yang perlu untuk membekalkan ilmu kepada kita. Jadi dengan kata-kata itu, sekali lagi saya merakam ribuan terima kasih kepada Datuk Syahrazi, terima kasih kepada Habib kita, terima kasih kepada tuan-tuan semua. Dan yang kurang itu adalah dari kelemahan saya sendiri. Yang apa yang saya cakap itu, kalau boleh diambil faedah, itu adalah daripada taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzubika min ha'ula'il arba'.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.